Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi video ini, kita akan membincangkan tentang bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Standard pembelajaran adalah membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear. Okey, jadi apa itu konjektor? Konjektor ialah sejenis kenyataan matematik yang disyaki benar tetapi belum dibuktikan sama ada benar atau tidak. Okey, jadi pelajar, dalam bab ini kita akan menentusahkan konjektor bagi sesuatu titik. Okey, jadi dekat sini cikgu kenalkan ada 4 jenis rantau yang terhasil pada satah kartis apabila suatu garis lurus dilukis. Okey, jadi ceritanya kita ada satu garis lurus pada satah Cartesian. Okey, jadi apa yang kita nak tekankan di sini adalah kedudukan rantau atas dan juga rantau bawah bagi graf-graf tersebut. Okey, jadi bagi contoh yang pertama, ini contoh yang pertama. Contoh ini berkaitan tentang graf garis lurus yang mempunyai kecerunan positif. Jadi kalau letak contoh dekat sini, Y sama dengan X tambah 1. Nilai X ni positif, graf condong ke sebelah kanan. Okey, jadi bahagian warna pink adalah rantau atas, bahagian warna biru adalah rantau bawah. Okey, jadi bagi contoh yang kedua, kalau pelajar perhatikan, nilai kecerunan dia adalah negatif. Contoh dia Y sama dengan negatif X tambah 1. Okey, jadi graf ini akan condong ke sebelah kiri. Bahagian berwarna pink rantau atas dan bahagian berwarna biru rantau bawah. Bagi contoh yang ketiga, okey, jadi graf dekat sini dia tegak. Dia tegak, dia memintas paksi Y. Graf ini memotong paksi Y, katakan nilai di bawah ni negatif 1. Jadi persamaan garis lurus bagi graf ini ialah Y sama dengan negatif 1. Okey, jadi bahagian berwarna pink yang atas graf ni kita panggil rantau atas, yang bawah kita panggil rantau bawah. Okey, jadi bagi graf yang keempat, dekat sini ada sikit beza, dia tak ada rantau atas atau rantau bawah, tapi dia ada rantau kanan dan rantau kiri. Macam mana nak kenal graf yang keempat ni? Dia memintas paksi X. Awak perhatikan graf garis lurus yang warna pink pekat ni, dia memotong paksi X. Okey, katakan nilai di sini ialah negatif 1. Dia akan jadi X sama dengan negatif 1. Jadi, dia ada rantau kanan dan rantau kiri. Okey, jadi kenapa kita belajar semua benda ni? Dia ada kaitan dengan kesimpulan yang akan kita buat pada slide yang seterusnya. Okey, inilah sebab dia. Okey, bagi titik dalam suatu rantau yang memuaskan ketaksamaan linear, kita ada 3 kesimpulan. Okey, situasi pertama adalah titik tersebut berada pada garis lurus. Dia berada pada garis lurus, dia memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kalau kita boleh kata contoh dia adalah pada garis lurus. Okey, jadi ni cikgu lukis yang pangkah dekat bawah ni. Dia duduk betul-betul atas garis lurus, kita katakan dia memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi bagi kesimpulan yang kedua pula, semua titik yang berada di rantau atas. Sebab itulah kita belajar tadi, kedudukan rantau atas atau rantau bawah. Untuk rantau atas, dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar. Dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada MX tambah C. Okey, jadi katakan cikgu lukis pada rantau atas. Ni. Ada titik dekat bahagian berwarna pink ni. Jadi, titik-titik ini memenuhi ketaksamaan Y lebih besar daripada MX tambah C.
Okey, jadi begitu juga pada titik yang berada di rantau bawah. Okey, jadi bagi rantau bawah, Y lebih kurang daripada MX tambah C. Dia berada pada kedudukan rantau bawah. Ini Y kurang daripada MX tambah C. Okey, jadi kesimpulan kita adalah kalau pada garis lurus tersebut, Y sama dengan MX tambah C. Kalau pada rantau atas, Y lebih besar daripada MX tambah C. Okey, kalau pada rantau bawah, Y lebih kurang daripada MX tambah C. Okey, jadi ini ialah contoh 3 buku teks muka surat 159. Lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk negatif 1 kurang daripada sama dengan X kurang daripada atau sama dengan 5. Okey, jadi soalan pertama dia adalah dia minta kita lukiskan garis lurus. Okey, dengan menggunakan persamaan ini. Jadi macam mana cara nak lukis? Kita kena bina jadual nilai. Okay, jadi cara untuk membina jadual nilai ini ialah jadi cara bagi membina jadual nilai ini ialah pelajar boleh ambil apa-apa nilai daripada negatif 1 sehingga 5 ni. Untuk nilai X boleh ambil apa-apa nilai. Okey, jadi cikgu nak pilih saya pilih 0 dan juga 4. Saya nak pilih 0 dan 4. Jadi untuk yang pertama, apabila X sama dengan 0, okey, ni yang ni. Kita salin persamaan dia, Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, kita gantikan nilai X ni dengan 0. Okey, kemudian kita tekan kalkulator, kita dapat 6. Okey, jadi 6 cikgu isikan di sini. 0, 6. 0 kawan dia 6. Okey, kemudian lagi satu X sama dengan 4. Saya salin balik persamaan. Kemudian saya gantikan nilai X dengan 4. Okey, jadi tekan kalkulator. Negatif 8 tambah 6 dapat negatif 2. Okey, jadi kita dapat nilai dia negatif 2. Isikan pada jadual. Okey, apa guna jadual ni? Kita akan plotkan graf berdasarkan koordinat yang kita dapat ni. Koordinat pertama ialah 0, 6. Jadi, cikgu akan cari X0 dekat sini, Y6 dekat atas ni. Okey, jadi 0, 6. Inilah kedudukan dia. Jadi kita ambil pensel dan kita plotkan. Plot tu maksudnya pangkahkan dia. Okey, yang seterusnya koordinat 4, negatif 2. Okey, jadi ni 4 negatif 2 ni, cari 4, cari negatif 2, kita dapat kedudukannya di sini. Jadi cikgu ambil pen, 4 negatif 2 di sini. Okey, jadi saya dah dapat 2 titik. Ambil pembaris, sambungkan kedua-dua titik ni panjang-panjang. Okey, jadi ambil pembaris, sambungkan titik ni panjang-panjang. Okey, jadi inilah garisan, garis lurus yang kita lukis tadi. Garisan ini merupakan garisan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, jadi soalan pertama lukis garis lurus. Lukis garis lurus bagi negatif 2X tambah 6. Soalan ini selesai. Soalan ini selesai. Okey, jadi soalan yang ni dah selesai. Kita akan buat soalan yang seterusnya. Okey, jadi kita teruskan pembacaan. Soalan kata plotkan titik bagi 1 negatif 2, 4 negatif 2, 0 1, 1 4, 4 3 dan 2 6. Okey, jadi kita buat satu-satu. Okey, mula-mula kita akan plotkan titik 1 negatif 2. Okey, jadi 1 negatif 2 dapat di bahagian bawah ni. Okey, kemudian 4 negatif 2. 4 negatif 2. Betul-betul berada pada atas garisan. Okey, 0 1. 0 1 di sini.
Okey, seterusnya 1/4. Di sini. Oh, sorry. Cikgu salah. 1/4. 1/4. Okey, betul-betul berada pada atas garisan. Kemudian 4/3 di sini. 4/3 dan akhir sekali 26. Okey, jadi dapat 26. 26. Di sini. Okey, jadi akan ada 6 titik yang diplot berdasarkan soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kemudian selepas kita plotkan titik itu, soalan kata tentukan sama ada titik-titik yang diplot memenuhi y sama dengan negatif 2x tambah 6 ataupun y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6 ataupun y lebih kecil daripada negatif 2x tambah 6. Okey, kita imbas kembali. Tadi kita dah belajar kan? Kalau dia sama dengan ni, maksudnya titik itu akan berada atas garisan ataupun atas graf. Kalau lebih besar, dia akan berada pada rantau atas. Okey. Dan apabila dia lebih kecil, dia akan berada pada rantau bawah kedudukan titik tersebut. Okey, jadi dapatlah kita simpulkan di sini bahawa dua titik ni, 1, 2, koordinat 2, 6 dan juga 4, 3 memenuhi ni 2, 6 dan 4, 3 memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6. Untuk yang atas garisan ni, dia akan memuaskan persamaan y sama dengan negatif 2x tambah 6. Dan akhir sekali yang berada di rantau bawah, dua titik ni, dia akan memuaskan ketaksamaan y lebih kecil daripada negatif 2x tambah 6. Jadi inilah jawapan bagi soalan kita tadi. Okey, titik-titik 1, 4 dan 4, negatif 2 memuaskan persamaan y sama dengan negatif 2x tambah 6. Okey, kerana dua titik ini berada betul-betul atas garisan. Okey, titik-titik 2, 6 dan 4, 3 memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada negatif 2x tambah 6. Okey, sebab ini berada pada rantau atas. Okey, dan akhir sekali titik-titik 01 dan 1, negatif 2 memuaskan ketaksamaan y lebih kecil daripada negatif 2x tambah 6. Okey, jadi kita akan beralih pada contoh 4 buku teks muka surat 160. Okey, jadi baca sama-sama soalan. Diberi persamaan linear y sama dengan negatif 3x tambah 6. Okey, nampak persamaan, kita tahu dia penting. Jadi, kalau boleh highlight, awak highlightkan sekali. Okay, jadi ni penting. Tanpa melukis graf. Soalan ni dah berubah. Kalau tadi dia suruh lukis graf, kemudian tentukan. Sekarang dia kata tanpa melukis graf, garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan y sama dengan negatif 3x tambah 6 ataupun y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6 ataupun y lebih kurang daripada negatif 3x tambah 6. Okey, jadi sekarang dia kata tanpa melukis graf. Caranya adalah, okey, jadi pelajar, awak salin dulu dia persamaan yang dia beri. Jadi y sama dengan negatif 3x tambah 6. Okey, jadi cikgu nak awak bahagikan dia kepada dua bahagian. Okey, yang belakang sama dengan ni, cikgu anggap dia sebagai sebelah kiri. Okey, yang negatif 3x tambah 6 ni, yang sebelah sama dengan ni, saya anggap dia sebagai kawasan kanan, sebelah kanan. Jadi kemudian cikgu pun salin. Yang sebelah kiri, tulis sebelah kiri.
Yang sebelah kanan, cikgu tulis sebelah kanan. Okey, jadi untuk kotak yang pertama ni kita akan selesaikan soalan A. Soalan A dia kata 25. Okey, 25 tu apa? Itu adalah koordinat. X sama dengan 2, Y sama dengan 5. Okey, jadi kita gantikan kedudukan dia Y. Y ni dia sama dengan Y atas ni. Okey, jadi kita gantikan dia. Jadi Y 5. Kemudian X pula kita gantikan dengan nilai pada soalan. X adalah 2. X 2 kita gantikan di bawah. Ditambah 6, tekan kalkulator, dapat negatif 6 tambah 6 dapat 0. Sama dengan 0. Jadi kesimpulan kita kat sini, 5 lebih besar daripada 0. Okay, jadi 5 ni lebih besar daripada 0. Jadi 5 lebih besar daripada 0. Maka kesimpulan yang kita dapat tuliskan adalah titik 25, yang pada soalan tu, memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. Okay, jadi siap soalan yang pertama. Okey, kemudian kita akan buat soalan yang kedua. Masih guna cara yang sama. Okey, soalan B ni. 1, 2. Okey, imbas kembali. 1 tersebut adalah X dan 2 adalah Y. Okey, kita gantikan kedudukan dia macam tadi. Okey, sebelah kiri kita adalah Y. Sebelah kanan kita adalah negatif 3X tambah 6. Y kita, rujuk soalan. Y adalah 2. Okey, jadi tulis 2. Okey, yang sebelah sini negatif 3 darab dengan 1 tambah 6. Okey, jadi dapat negatif 3 tambah 6, kita dapat 3. Okey, jadi kesimpulan kita 2 kurang daripada 3. Okey, jadi bolehlah tulis kesimpulan kat bawah tu. Titik 1, 2 memuaskan ketaksamaan Y lebih kurang daripada negatif 3X tambah 6. Okey, jadi siap dua soalan. Kita akan beralih kepada soalan C dan D. Okey, bagi soalan C dan D ni pun kaedahnya masih sama macam tadi. Okey, cuma dekat sini tak ada tulis sebelah kanan sebelah kiri kan. Dekat buku teks tak apa, kita tulis sendiri. Okey, Y ni tadi adalah sebelah kiri. Negatif 3X tambah 6 ini adalah sebelah kanan. Okey, lain-lain step dia masih sama. Okey, jadi gantikan nilai 9 sebagai Y. Kanan selesaikan, dapat 9. Okey, untuk soalan C ni 9 sama dengan 9. Jadi kesimpulan kita, maka titik negatif 1, 9 memuaskan Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Okey, siap soalan C. Okey, untuk soalan D, sama lagi macam tadi. Awak selesaikan dan dapati 8 lebih besar daripada 6. Okey, sebab simbol lebih besar ni, kesimpulan kita nanti titik 08 memuaskan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. Okey, jadi tamatlah video ini. Cikgu harap awak faham. Okay, kita ada dua kaedah untuk menentukan sama ada titik-titik yang diberi memuaskan persamaan atau ketaksamaan yang diberi. Pertama dengan menggunakan kaedah graf. Imbas kembali, tadi kita lukis graf, baru kita tentukan kedudukan dia. Okey, kemudian cara yang kedua adalah dengan awak asingkan kiri kanan, selesaikan. Lepas tu buat perbandingan, kemudian buat kesimpulan. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang insya-Allah. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.